Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid Ustazah semua? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Okey, untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran ibadah yang bertajuk najis. Najis. Okey, seterusnya kita sebut satu persatu huruf bagi perkataan ini. Nun, jim, ya, sin. Okey, nun, jim, ya, sin. Okey, jadi kita baca perkataan ini najis. Okey, persoalan di sini, apakah maksud najis? Apakah maksud najis, murid-murid? Okey, jom sama-sama kita baca pengertian najis. Pengertian najis ialah sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah seperti solat dan tawaf. Okey, saya ulang lagi sekali ya. Sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadah seperti solat dan tawaf. Okey, seterusnya contoh najis. Yang pertama darah, yang kedua nanah, yang ketiga muntah, yang keempat bangkai haiwan dan yang kelima anjing. Itu adalah contoh-contoh najis. Kalau kita rasa benda tu kotor, benda tu adalah najis. Okey, jika terdapat najis pada pakaian untuk kita solat dan tempat solat tu juga ada najis, maka solat kita tu tidak sah. Okey, seterusnya bahagian najis. Bahagian najis ni terbahagi kepada 3 bahagian. Okey, yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah yang bermaksud najis ringan. Yang kedua, najis mutawassitah. Najis mutawassitah yang bermaksud najis pertengahan. Yang ketiga, najis mughallazah. Najis mughallazah yang bermaksud najis berat. Seterusnya, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki kurang daripada 2 tahun dan hanya minum susu ibu sahaja. Yang hanya minum susu ibu sahaja. Kanak-kanak perempuan tak termasuknya, hanya kanak-kanak lelaki yang umurnya kurang daripada 2 tahun dan ke bawah. Jika kanak-kanak lelaki tu dah makan nasi ke atau dah minum susu formula, maka air kencingnya dah tak tergolong dalam golongan najis mukhaffafah. Yang kedua ialah najis mughallazah. Najis mughallazah ialah anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contohnya, darah, air liur, bulu dan tulang. Yang ketiga, najis mutawassitah. Najis mutawassitah ialah najis yang selain daripada najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Okey, maksudnya selain air kencing kanak-kanak lelaki yang umurnya bawah 2 tahun dan najis anjing dan babi. Contoh najis mutawassitah. Darah, air kencing, muntah, tahi dan nanah. Seterusnya, kita lihat pula cara membersihkan najis. Cara membersihkan setiap najis adalah berbeza. Cara membersihkan najis mutawassitah berbeza, cara membersihkan najis mughallazah berbeza dan cara membersihkan najis mukhaffafah adalah berbeza.
Jom kita lihat cara membersihkan setiap najis. Yang pertama ialah cara untuk menghilangkan najis mukhaffafah. Okey, bagaimana nak bersihkan najis mukhaffafah ni? Najis mukhaffafah ni iaitu najis air kencing kanak-kanak lelaki yang umurnya kurang bawah 2 tahun. Dan dia hanya minum susu ibunya sahaja. Okey, yang pertama, lapkan najis tersebut dengan kain kering. Yang kedua, renjiskan air mutlak ke atasnya. Okey, kena renjiskan air mutlak ni contohnya air paip. Salah satunya lah air paip. Okey, lepas tu yang ketiga, lap hingga kering, iaitu bagi hilang kesan warna, bau dan rasa. Cara membersihkan najis mukhaffafah sangat mudah nak bersihkan. Seterusnya, cara menyucikan najis mutawassithah. Cara menyucikan najis mutawassithah. Yang pertama, buang najis itu. Terlebih dahulu, buang najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Okey, yang kedua, cuci tempat yang terkena najis hingga hilang warna, bau dan rasa. Di sini perlu mencuci dengan air mutlak yang mengalir. Lepas tu, cium tiada bau dan tiada kesan najis tersebut. Seterusnya, cara menghilangkan najis mughalazah. Cara menghilangkan najis mughalazah. Yang pertama, buang najis itu. Iaitu, hilangkan najis tu terlebih dahulu. Cara menghilangkan najis ni sama seperti cara menghilangkan najis mutawassithah. Kena hilangkan najis terlebih dahulu. Yang kedua, cuci tempat terkena najis dengan air tanah 1 kali. Iaitu, cuci dengan air mutlak dicampur dengan air tanah. Kemudian, basuh pakaian yang terkena najis. Yang ketiga, cuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang bau dan rasa. Okey, di sini berbeza dengan cara membersihkan najis mutawassithah iaitu hanya menggunakan air mutlak sahaja. Manakala untuk mencucikan najis mughalazah ni, caranya ialah kena tambah air tanah 1 kali. Dan air mutlak 6 kali. Jadi, untuk membersihkan najis mughalazah dengan menggunakan air mutlak 6 kali dan air tanah 1 kali. Jadi, Ustazah harap murid-murid Ustazah dapat menerangkan pengertian najis dengan betul. Okey, yang kedua, Ustazah harap murid-murid dapat menyebutkan bahagian najis dengan lengkap. Yang ketiga, murid-murid dapat menyebutkan contoh bagi najis mutawassithah, najis mukhaffafah dan najis mughalazah. Dan yang akhir sekali, Ustazah harap murid-murid dapat menerangkan cara menyucikan najis mukhaffafah dan najis mughalazah. Sekian sahaja. Terima